Bisa naik. Tes tes tes. Tes mic, tes mic. 1 2 3 tes. Tes mic 1 2 dan 3. Tes mic 1 2 dan 3. Tes mic 1 2 dan 3.
Test mic, test mic. 1, 2 dan 3. Sabuk saya telefon kat solar. Ya. Tak.
Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tatmim bil khair ya karim. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullah. Kita sambung muka surat yang tamu wassalatu. Kita mula wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil rusuli wal anbiya'i. Itu kita mula. Wa ala alihil kirami wa ashabihil uzamai. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairir rusuli wal anbiya. Dan selawat dan salam atas penghulu kita Muhammad, Nabi Muhammad yang sebaik-baik daripada segala rasul dan segala nabi-nabi. Dan salawat, ini kita kena takdir. Dan bermula segala salawat dan segala salam atas penghulu. Jadi atas penghulu. Penghulu dipakai dengan makna pemimpin. Pemimpin kita ni sekalian orang-orang mukallaf daripada kalangan ummatul dakwah dan ummatul ijabah. Jadi kita ni dia ada dua pangkat. Satu, kita termasuk dalam ummatul dakwah. Sampai seruan ajakan Nabi kita jadi orang Islam, orang beriman. Dan kita pula terima
seru Nabi itu nama dia ummatul ijabah. Jadi kita ada dua pangkat Tuhan kurnia. Itulah dua ummah. Ada setengah dia hanya ummatul dakwah. Dia tak dapat lagi satu pangkat ummatul ijabah. Ini ramailah. Sebab itulah dihukumkan orang yang hanya ummatul dakwah tapi dia tak masuk ummatul ijabah, dihukumkan orang tu orang kafir. Orang kafir, orang munafik, orang murtad. Kalau dia tak sampai dakwah Nabi, nak hukum tak boleh. Nak kata dia kafir, tak boleh. Nak kata munafik, tak boleh. Sebab tak sampai apa seruan Nabi. Itulah golongan ahlul fatrah, dia panggil golongan ahlul fatrah. Fatrah ni dia tak boleh hukum, nak kata dia kafir. Nak hukum dia mukmin tak boleh sebab seru Nabi tak sampai. Itu ada golongan yang tarah dia begitu ada. Tapi kalau ikut yang disapai oleh Tuan Guru Haji Soleh, dia kata tidak ada lagi golongan al-fatrah mengikut pendapat Syekh Sa'duddin Taftazani. Tak ada lagi umat tu yang kata al-fitrah bagi dia. Kata seru Nabi tak sampai tu dalam dunia ni. Dia kata tak ada. Semua dah sampai. Seluruh pelosok dunia dan juga pulau-pulau semua sampai. Ada nyebut itu. Itulah. Jadi kita ni lah, kita setiap orang mukallaf daripada ummatul dakwah dan ummatul ijabah. Jadi banyak bersyukur kita dapat dua maqam, dua tingkatan yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bermula segala selawat. Selawat ni ikut kita ihtimal, kita tanggung. Kalau kita tanggung kata rahmat ni sebalik Tuhan. Balik Tuhan yang mengurnia beri kepada kita seluruh hamba. Itu dikatakan rahmat. Segala rahmat. Rahmat Allah. Bila kita ihtimal tanggung Tuhan beri. Kalau kita ihtimal tanggung balik hak kita hamba ni menerima rahmat tu dikatakan nikmat. Nikmat. Nikmat tu bahasa Arab. Nikmat sungguh. Kalau mana kata sedap. Sedap. Tuhan beri kesedapan. Kesedapan dalam makanan, kesedapan dalam minuman, kesedapan dalam pakai memakai, sedapan dapat harta. Sedapan yang paling afdal sekali, sedapan ilmu. Sedapan boleh ilmu yang manfaat dan dapat beramal ibadah dengan Allah. Itu yang kelahi ya. Itu dalam tanding lah. Boleh ilmu, boleh beramal. Sedap tu. Sedap mengaji ni pun. Saya baru ni pergi rumah Syekh Aminuddin. Lagi ziarah dia. Dia tak ada rumah, lagi perlis. Dia boleh apa, duk mengarang kitab dengan anak lelaki. Orang jing dia, Syekh Aminuddin ni. Ambil tu dia dapat gelaran ulama muda. Saya masuk rumah dia, isi dia panggil. Rumah jadi khutuk khana. Kitab saja. Nak ambil kitab pakai tangan. Rumah. Tak ada. Kita tengok tak ada lagi kita tak sampai tahap tu. Duduk dalam mengarang, dalam mutala'. Bukan nak jek dia, tapi dia memang ahli ilmu sungguh. Ilmu sungguh. Tak lagi dia dah. Keliling tu, dinding tu kita saja. Pakai tangga ambil.
Yang saya ingat kita ambil tangga ni Syekh Khalid Al-Mandili. Dia baru kita ziarah dia. Dia ada khodam. Khodam ni dia suruh ambil kita ni. Naik. Dia duduk dalam Kelamung kata. Lepas kita duduk Kelamung. Karang kita. Karang kita. Tu Syekh Khalid Al-Mandili tu. Maksudnya kebun mereka, dusun mereka kita. Tu golongan ahli ilmu. Tu pun kena kutuk lagi. Ada orang kutuk lagi tu. Tak tergatu lama. Tidur tak tu piam mana hidup mengang kita. Ada orang. Tu saya tengok. Bila dia masuk ni, dia tunjuk tempat dia duduk mengarang. Satu bilik dia mengarang kita. Menyemak kita. Tu Syekh Aminuddin. Bukan kita nak jek dia memang betul. Kita kata jauh lagi kita nak sampai tahap tu. Kita ni kokoh ada ni angin gaji tu. Tu pun tak lama mana. Boleh tengah jam tu pun okey ya. Tengok kita tengah jam. Ni golongan ni nak jumpa bayar juga. Dia Syekh Aminuddin ni kita nak ambil semangat dia. Dia duduk di Mesir. Biasa tak lulu. Masuk biasa tak lulu. Dia kata tengah tu tak lulu. Saja buat tak lulu nak duduk lama. Nak duduk lama sampai 7 tahun. Dia bawa kita tu pergi ngaji ke masjid tu kok syekh-syekh. Tu 7 tahun ngaji. Di masjid dia ngaji tapi banyak habis masa mengaji ke masjid-masjid. Kita kalau boleh tahan tu alim sungguh. Kita jauh lagi tak apa. Tak rasa lazat lagi. Adalah sikit-sikit. Lazat ilmu. Jadi maksudnya fikiran kita, hati kita tumpu dengan ilmu tu. Kita jauh lagi lah dengan ulama-ulama besar. Tu ada nama Pak Haji di kita nama apa lupa. Duk ngajar duduk apa ada biasa lagi. Ziarah Syekh Khalid Al-Mandili. Masuklah rumah dia. Kata satu, pain satu, kita ada keliling. Masuk lagi, beri salam dia jawab. Dia tanya mari di mana? Dia tanya mari Bukit Hitam. Apa ni tak? Mari di Baling. Mari di Baling dulu. Baling tu dia terluah tu Baling tu. Sebab kata Baling dah duduk lama. Duduk Gajah Mati lama kita tak tahu Baling tu. Baling tu luar. Dia kata duduk di Kuala Pegang. Kuala Pegang peluah nak kapung Bukit Hitam. Tu kena. Sembang apa sebab sikit. Lepas tu ada apa lagi? Tak ada. Tak ada kan dia duduk. Mengarang kita nak duduk tu duduk. Duduk dia tak sembang kita lah. Kita pun kena duduk dia tak sembang. Salam weh sedekah sikit apa yang dah. Tu baik. Tu kan. Dia cukup jaga masa. Dia tanya ada apa lagi? Soalan tak ada. Tak ada. Nak duduk lah. Dia tak dengan mengarang. Tu Syekh Khalid Al-Mandili. Tu ahli ilmu sungguh. Orang kutu yang kita nak ambil pakai. Kitab di tangan. Ni boleh hadis satu dua ayat. Satu dia galak tak kira. Boleh satu dua hadis. Mula nak jatuh ulama ni mengarut punya orang macam tu tak boleh pakai. Ada zaman kita ni gulungan macam tu. Ini gulungan yang kita nak ambil kira iaitu ulama-ulama yang betul berilmu, yang betul beramal, yang kita nak ambil buat panduan ikutan hidup kita supaya kita dapat kebahagiaan dua negeri, dunia dan akhirat. Itu yang bagi kita. Tapi akhirat lebih utama bagi kita daripada yang lain. Sebab apa? Sebab halal ke akhirat mereka, nak pun halal ke akhirat. Yang tak nak pun halal akhirat. Yang lebih baik kita nak ke akhirat, bersedia untuk akhirat, itu lebih sempurna hidup. Itu yang kita cari dalam kehidupan kita hari-hari. Itu rahmat. Di sini ada sedikit huraian berkenaan as-salawat tu. As-salawat tu di sini
Saya tobik dulu. Dia kata as-salatu wahiyya minas salatil ma'muri biha. Solah ni dia iaitu daripada solat, asal mula solat hak yang disuruh oleh syarak dengan solat tu. As-salatu wahiyya minas salatil ma'muri biha. Itu asal dia. Tiba asal. Solat iaitu daripada solat. Solat maknanya sembahyang yang disuruh dengannya. Sembahyang fardu ada, sembahyang sunat pun ada. Itu perkataan solat. Itu asalnya. Tapi dia kata wahiyad du'a'u bis salati. Dan iaitu solat ni ialah doa pun ada. Ni macam kita sebut wassalatu wassalam. Itu jadikan doa lah. Bis salati yakni wa yad'u bis salati ayyir rahmatil makrunati bita'zim. Itu dia. Iaitu rahmat, nikmat yang disertai dengan membesarkan. Itulah yang dikatakan as-salah, selawat. Di sini saya catat juga wa yuktaqsul lafzuha bil anbiya wal malaikati. Dan ditentukan akan lafaz salah ni dengan nabi-nabi, dengan rasul dan para malaikat. Digunakan wassalatu wa yuktaqsu lafzuha bil anbiya wal malaikati. Ditentukan akan lafaz salah ni dengan nabi-nabi dan para malaikat. Lepas tu dia kata apa lagi? Fala yuqalu li ghairihim illa taba'an. Maka tidak dikatakan bagi lain mereka itu anbiya dan rasul termasuk para malaikat kecuali kerana mengikut saja. Jadi maksudnya wassalatu wassalam ni bukan semua boleh kita pakai lafaz ni yang lain pada anbiya, rasul dan malaikat. Dia hanya khususnya lafaz ni digunakan untuk anbiya, rasul dan para malaikat. Kita orang biasa tak boleh. Kita menggunakan wassalatu wassalam kelikut asal. Begitu. Itu cara ulama. Hal lain itu mengikutlah. Ikut saja. Macam saya kita jumpa wa ala lil kirami wa asabil ulama tu hanya mengikut sahaja. Ini dia. Itu makna as-salat. Dan salam. Salam ni kalau kita jemur kesejahteraan atau keselamatan, itu salam. Kalau ikut catatan ni, saya catat dulu. Assalamu ayat tahiyatu. Salam ni iaitulah ucapan kehormatan. Bila kita sebut assalamualaikum, berarti kita mengucapkan satu ucapan menghormati, memuliakan saudara-saudara Islam kita. Besar tu. Orang beri salam kat kita, Allah besar dia. Kalau jumpa kot jalan, dekat kedai kopi boleh panggil dia, jom. Dia makan kopi, apa ada kot kedai. Sebab dia beri salam kat kita, kita pun jawab. Kerana dia sudah meminta kita beberapa kemuliaan dunia sampai akhirat. Assalamualaikum. Besar doa. Kita pun jawab dengan manis muka. Waalaikumsalam. Ataupun tambah-tambah lagi ya. Itu besar. Itu dalam kita syarah Jalan Sawi tu. Cuba kita tengok. Dia ada menceritakan kupasan huraian makna assalam. Ada setengah kata salam dengan
selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang, selamat malam. Ada setengah kata semacam gino. Hak tu orang luar reka dalam dunia. Hak ni daripada langit waktu turun, daripada Lauh Mahfuz. Assalamualaikum. Duk kata semacam. Orang kita jadi gitu, dia tak kerti pun. Kacang terak masuk juga. Duk cara benda dia tak kerti tahu aku kan. Jangan duk terak masuk benda yang kita tak kerti. Saat ni orang pakai ikut pula jahanam kawan tu. Sampai dia pun jahanam juga. Sebab benda yang sebenar macam lain, dia kata takut lain. Tak semacam. Sabahul khair. Kata sabahul khair. Bukan diarah dalam Quran, dalam hadis. Dia kata sabahul khair. Dalam Quran, hadis yang kita jumpa banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah ni. Ni. Itu at-tahiyah. Ni sini kata wa jumi'a bainahuma, dan dihimpun di antara keduanya. Kita himpun wassalatu wassalam, macam tu ubah ni. Dia himpun. Dia ada huraian, ada cara hukum yang suruh himpun, dan telah dihimpunkan di antara keduanya, iaitu wassalatu wassalam ni imtisalan, kerana menjunjung arahan daripada Allah Ta'ala. Di qauli Ta'ala sallu alaihi wasallimu taslima. Maksudnya sallu alaihi wasallimu taslima. Itu dia arahan dia. Mana selawat oleh siang kamu di atasnya, di atas Nabi kita Muhammad, dan mengucap sejahtera oleh siang kamu, tasliman, akan sepenuh taslim, sepenuh sejahteraan kita ucap. Lepas tu ada catatan lagi, saya catat dulu, wahaziran, dan awas, jaga-jaga, beringat min karahiyatil ifradi ahadihima anil akhari, daripada makruh satu perkara yang kita buat yang tak suka syarak. Karahiyah tu benar makruh. Makruh ni benar hak syarak tak suka, tapi taklah sampai kena seksa, benar makruh. Tapi ada kerugian lah kita buat, pahala tak boleh. Itu benar makruh. Kalau kita tinggal benar makruh kerana menjunjung perintah Allah, boleh pahala. Kalau tinggal saya saja tak suka, nafsu tak kena, kosong, tak lepas. Sebab itu benar makruh ni kalau kita tak buat dia, kita tinggal dia, walaupun kita buat tak dosa. Kita tinggal dia, nak boleh pahala kerana menjunjung perintah Allah, boleh pahala lalu, benar makruh. Kalau kita nafsu tak kenal lah, tak makan belacan, dia kata tak boleh, bau tak sedap, busuk, penyakit resedung ke apa, gatal hidung, tu ya aku tak makan lama belacan. Kalau kes tu saja tak jadi, kerana Allah Ta'ala, bukan penyakit, bukan apa, kerana Allah Ta'ala baru boleh. Hak itulah. Sebab tu jangan kita tunggalkan sebut wassalatu saja, wassalamu diceraikan, tak eloklah. Ni. Itu kata wahasiran, dan awas, jaga-jaga min karahiyati ifradi ahli ma'al akhar, daripada makruh. Makruh dari benar, hukum dia karahah. Penting sangat kita ngaji usul fiqh. Sebab dia makruh tu diri benar yang kena hukum. Lepas tu hukum hak mana? Karahah. Talabu tarki talaban ghairu jaziman tu. Talabu tarki maknanya tuntut tinggal. Tutup tinggal, jangan buat. Talaban ghairu jazimin, akan sebagai tutup
Tutup tinggal tu yang ketiadaan tetap. Tu benar makruh lah. Maka orang petai, orang jering, orang kenung, busuk-busuk bawang. Makruh masa dia duk bau tu lah. Bau busuk tak sedap. Tapi kalau boleh kita hilangkan bau busuk-busuk dia tu, tapi tak sedap. Maka orang petai apa hapahnya. Tak berasa apa tak sedap. Jangan busuk-busuk pure mentah-mentah tu sedap. Orang petai nak sedap bagaimana? Bukan rebu, tak ada. Buat ni buat sambal buah ikan bili, buah udang tu tak ada. Ambil bakar atas api tu. Bakar atas api. Cari makan tengah panas-panas. Special sedap. Kalau dengan ikan, lepas beli makan di Langkawi lah, RM1,000 sedap. Apa nama buah putih bakar. Cicah sambal, buat tabai patah, batu ikan tawar. Satu dia. 2-3 pak keping habis licin, 2-3 pak pinggan habis licin nasi. Ambil makan waktu murah pada ikan tu. Ikan hak dunia mana boleh sama dengan di akhirat sudah mahal kan. Tariklah pelanggan pandai. Untung sikit sudah. Nego orang pandai saya duk bagi tengok. Dia jual tak mahal. Pelanggan banyak, habis semua tu juga. Jual mahal, pelanggan kurang masuk. Duk busuk ikan dalam koli, dalam periuk. Siapa nak makan? Mahal. Murah-murah. Itu cerdik. Negara nak pandai politik. Itu benar ya. Lepas tu kita masuk lagi ya. Dan bermula kita kena takdir tu untuk udah dulu. Dan bermula segala kadang-kadang ulama ni dia bukan kata dia tak pandai tulis, boleh tulis Sekarang pandai kasih sikit tu tak boleh. Dia nak beri orang mengajar lah, mu tambah pula. Aku sekarang boleh pahala aku mengajar. Mulut takdir mari hak benar-benar baik-baik, boleh pahala pula. Begitu. Bagi seorang sikit benar kebajikan supaya semua dapat pahala. Jadi kita mengajar boleh pahala, takdir mari pula. Tu dah. Takdir tak salah, wassalatu dia kira pula ikhlas tu ikhlas apa? Dia kira al-ikhlas jinsi ke, al-ikhlas istiqra' mana dia mahabisi ke. Dia kena pula. Tak salah. Dan bermula segala selawat, segala rahmat balik Tuhan memberi, dan balik kita menerima nama nikmat, segala nikmat kesedapan tu. Dan salam dan segala kesejahteraan. Kalau ikut kiranya tu urai tu saya ingatlah. Ingat tu ingat, lupa lah. Ingat tu. Sejahtera ni maksudnya dia alam zar, alam benih lagi. Alam benih tu. Aku nak cerita jadi lanjut, panjang. Kita ambil sikit sudah. Nak cerita masa tu Adam dipanggil oleh Allah dia ke Wadi Sakif atas sikit pada Arafah. Hak yang pandai cerita hal ni tu boleh salah kawan kita tengok diri. Kita nak kita pandai kok sesak kau tak alik mai kapur. Orang pandai tak apalah bawa kita tengok Wadi Sakif pergi ke Mekah. Mulanya kalau pergi Mekah kena pergi kat tempat-tempat belah tu kalau ada peluang. Taman Wadi Sakif. Hak yang kita dulu dipanggil keluar oleh Allah Ta'ala ke semua anak cucu keadaan benih 40 biji benih sama berat dengan 11 sayap nyamuk kalau ditimbang tu. Kau tak nak pun ringan sangat. Baru 11 sayap nyamuk, bukan 12, 11 sayap nyamuk. Nyamuk tu pun kecil dah, tak naik timbang dah. Tapi kira-kira lah 40 biji sama 11 sayap nyamuk kalau ditimbang. Pakai dacing tu. Letak. Sama berat. Tu. Dipanggil terbit. Tu. Ramai gelap belah matahari jatuh. Tu.
Nanti tak berapa lain kali pula lah. Bila terbit mari itulah ditanya, alastu bi rabbikum. Tuhan tanya di situ lagi. Maksudnya Tuhan beri benih tu sifat pendengar. Benih kecil sangat. Tuhan beri sifat pendengar, boleh dengar. Tuhan beri sifat berkata pada benih tu boleh berkata-kata. Bila Tuhan tanya, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini Tuhan kamu, tumpanan kamu, tumpuan kamu? Pandai jawab, Tuhan beri ilham. Qalu, berkata oleh sekian mereka itu, bala, ya, bahkan syahidna. Kalau ilmu tasawuf dia kata telah musyahadah, telah memandang oleh kami. Kami dah pandang. Dan pandang kamulah Tuhan kami. Hadis tasawuf segi ilmu tauhid sifat 20, yakni kami telah i'tiqad, kami dah tasdik, kami dah i'tiqad mengaku, kami dah iz'am mengaku kamulah Tuhan kami. Jadi maksudnya ada orang yang Allah Taala beri selamat di alam zat, dia musyahadahkan, dia saksi Allah Taala Tuhan tu dengan ikhlas, dengan jujur hati. Sebab tu lahir dalam dunia ni jadi orang beriman elok. Ada juga yang saksi juga pada Allah, tapi tak ikhlas, tak jujur, maka lahir lalu nak jadi kafir. Saksi juga takut ke Tuhan lah satu. Semua saksi, tengah mendapat ulama lah saksi belakang. Tok Tan, Tok Sami, Padri, semua bakat saksi. Mari dunia ni jadi kacau bila pergi sembah lain pada Allah, tupu lain pada Allah. Sebab dia tak ikhlas, maka Tuhan tak beri sejahtera dia pada al-zar, maka lahir jadi kudan, tak jadi orang beriman, tak ada masalah. Alhamdulillah, banyak bersyukur kita di alam zar, kita musyahadahkan Allah Ta'ala dengan sebenarnya, dan kita i'tiqad membenar Allah Tuhan dengan sebenarnya hingga sampai kepada hari ini, hingga sampai ke akhirat. Ini ya kita duk cari dalam hidup. Apa guna kaya raya, duit banyak, mati dengan kufur? Maliki yaumiddin. Tuhan memiliki hari agama, bukan hari harta benar, bukan hari wang ringgit. Hari Tuhan milik hari agama. Maksud siapa bawa agama Islam, yang sebenar agama Islam, daripada bertaliah dengan siapa yang Muhammad bawa mari. Bukan Islam jenis tepek-tepek ikut dan Islam liberal, Islam hadari senyak gila tu tak apa. Ni hak mari baru-baru tak muh. Hak sebenar daripada Nabi Muhammad. Na'udzubillah, kita carilah hak yang sebenar. Nak cari sebenar kena ngaji kita. Bukan ngaji Facebook. Ya ustaz ada pun melenggang. Apa satu tak awak balik tok. Nak tak lama beli kitab beri ke anak murid. Ni kita ni kulasah dulu kait beri. Baru kena. Ini plan ilmu. Plan ilmu. Kita tak akan memiliki satu tanah yang kata sah kita kalau tidak ada plan tanah. Nama kita dalam plan tu, dalam apa nama itulah. Dia kan ada plan, surat akuan ke, gerang ke, nama kita. Lepas tu plan tanah luas mana, baru sah. Ini kita plan ilmu. Kalau tak ada ni tak jadi, sembang saja. Sembang saja, tak ada apa hasil kebajikan yang baik. Tu yang kita betul-betul cari dalam hidup. Tu kata selamat di alam zat, Tuhan beri sejahtera. Selamat di alam rahim mak kita, selamat elok Tuhan beri dalam rahim mak kita. Bawa iman di alam zat masuk rahim. Selamat lahir ke dunia pun sejahtera, selamat juga. Jadi orang Islam yang betul Islam, beriman betul Islam, hingga alam barzah kita selamat.
hingga ala akhirat kita selamat. Ada selamat juga. Sehinggalah masuk syurga Allah, jauh daripada neraka Allah. Itulah salam. Salam ni pergunakan tu urai. Oh, cukup dalam, cukup hebat tu urai. Itu sejahtera jadi kita ambil balas tu je lah. Dekat kita ingat boleh tu. Tapi hak ni wassalatu wassalam ni. Hak ni dia panggil kalam khabariyah lafzah. Insya'iyah makna. Kalam khabariyah. Hak ni kena ngaji ilmu mantik. Mantik satu ilmu. Saya dengar dulu golongan-golongan Wahbiyah ni. Oh, dia kata tak boleh bid'ah Nabi Muhammad tak ilmu mantik. Saya dengar diri dengan lima saya. Masa di Masriah dulu, masa tu arwah Ibrahim wali ada lagi duk bahas apa tu, ulama nak masuk Malaysia apa tu. Tengah-tengah kawan tu, kata sakang sangat Wahbiyah tu. Wahai wali, dia ingat Ustaz Ibrahim ingat habis kaedah masalah hadis lah, masalah mantik dua keluar berung buat keluar. Buat tu tidur tak boleh buat apa. Ini bahas dalam ilmu mantik. Itu kena jangan ngaji ilmu mantik tu. Setengah-setengah perkara. Ilmu mantik lah, ilmu ma'ani lah, ilmu macam-macam ilmu yang kita tengok dalam alat tu yang mesti kita orang muda-muda ni kena ngaji. Jangan duk main goleng. Jangan duk main game. Ada aset main game. Oh, jangan habis minggai. Kadang-kadang duduk semeja makan tak sembah lah. Duk kira duk cok-cek bicik nanti tu. Kawan hak belah tu. Tak ambil doli. Putus satu rahim teguh. Minggai punya pasal. Ni habis. Lekuk habis kita. Tu umur pendek. Mati cepat. Satu rahim tak ada. Ada kawan tu. Galik duk minggai. Gitelan tulai ikan peluk-tan, lekat sini, kok mulut tak mampu. Ditarik di rumah sakit. Mau kata tulai ikan boleh telan. Punya kosyoknya tengok gain tu sampai dia tak tahu kata daging dengan tulang. Telan lekat ni. Ditarik rumah doktor kata pasal apa telan tulang? Yang daging pasal apa tak telan. Yang keras kita lah. Dia mau kata jangan gain. Hidup dia tu tulang dengan apa daging ikan pun tak mikir. Ini yang banyak berlaku putus rahim mana. Ni. Itu dia jumlah yakni satu jumlah tu khabariyah, jumlah yang bahasa cerita. Maksudnya kalam khabari kena ngaji ilmu mantik Ada sebut tu hak kita ngaji kelas 5 kan. Mantik Ibrahimiyah lah. Cuba tengok. Ada kalam khabari. Ada kalam insya'i. Itu semua ngaji. Pak Wahbi tak mengaji mantik. Dia kata Rasulullah tak ngaji mantik. Punya bodoh buat ni. Aku kata dia marah dia apa? Dia marah lagi bodoh semua. Rasulullah tak ngaji mantik nak berdebat dengan Abu Jahal pula hari lah. Aku tak pandai cakap. Pandai berhujah. Ada ilmu mantik tu. Ilmu mantik ni ilmu fikrah. Ilmu yang nak membukakan akal fikiran kita tu, beri laju fikir, beri betul fikir, itu ilmu mantik. Cerdik lah orang tu. Oh, dia kata ambil di di Yunan, Itali. Nabi kata al-hikmatu dallatu mu'min. Ilmu hikmah, ilmu baik-baik ni dia kira satu perkara yang sesat, yang tercicir bagi orang mukmin boleh ambil. Kecuali hak rasa akidah iman tu kita tak ambil. Dia pun ambil hak kita banyak waktu pun. Ambillah Quran tu. Bagai-bagai dia ambil tapi tak beriman. Dia ambil boleh. Sebab apa kita ambil hak dia hak baik-baik tu? Sebab Tuhan beri lalu buat dia. Kaedah-kaedah nak memikir tu. Pemula memikir tu. Kena ngaji iman tu baru cerdik. Nabi semua kata iman tu ilmu fikrah, pandai berfikir. Yang paling bijak di dalam alam ni hak jenis kita hamba Nabi kita Muhammad.
Yang paling bijak sekali berhujah. Nak mematahkan hujah lawan. Kalau orang musuh mari duk kata macam-macam, dia kena senyap. Pasal tak kira mati. Jadi tak lama. Itu tak betul. Bukan tak boleh ambil. Hak benda mulai boleh ambil ya. Daripada siapa kita tak kira. Itu. Tu dah kerajaan Abbasiyah kita ngaji mati Kerajaan Abbasiyah berpusat di Iraq. Di Baghdad. Masa tu zaman kita kira ilmu Islam ni cukup hebat. Tak mana ada apa ni ilmu-ilmu yang nak meninggikan martabat Islam. Dia suruh pergi ketuk segala apa ni khutut tanah di Yunan, ambil buat balik buku-buku depa bahasa Yunan. Lepas tu diubah dengan bahasa Arab. Ini bawa bahasa akidah buang. Ambil yang ni bagus. Tu boleh ambil. Fikiran sempit buat Wahabi ni. Syarul kata cerdik ya, tak cerdik buat ni. Ni dia. Sampai satu dunia boleh teri ya. Benar tak betul boleh kita Allah. Kena menyampaikan benar hak betul supaya pakat jadi orang Islam yang berjaya, yang berhemah tinggi, yang pandai setiap bidang. Ilmu apa bagi kita gerti? Ilmu fardu ain, fardu kifayah, kita merakumi semua supaya kita jadi orang Islam yang berjaya dunia dan akhirat. Apa salahnya? Pilih-pilih tak baik kita buat. Ini maknanya sejahtera. Di atas penghulu pemimpin kita Muhammad, Nabi Muhammad jadi badal yang sebaik-baik, yang sebaik maknanya di sini hak dobek tunggu dulu kita dobek Nabi ini, yakni yang kata sebaik-baik ni yakni manakala Nabi Muhammad itu terlebih utama daripada nabi-nabi dan rasul-rasul, maka lebih lagi utama, maka lebih lagi utama lagi tu kata gitu, daripada segala yang maujudat. Maka lebih lagi utama lagi daripada segala yang maujudat, benda-benda yang ada ni. Ni Muhammad yang lebih utama. Tu khairul rusuli wal anbiya. Tu Nabi Muhammad. Jangan lumi hina ni Muhammad. Kita boleh duduk dalam alam ni pun boleh rasa nikmat dunia tu sebab daripada Tuhan, sebab ni Muhammad tu kata laula ma khalaqal aflaq au kama qala. Jikalau tidak pasaimu, dua kali taukid, laula jikalau tidak pasaimu, jikalau tak pasaimu sebabmu, tidak aku ciptakan peredaran bulan dan matahari, aflaq au kama qala. Hadis kursi tu cari ada sebut hadis kursi ni ke bawah pada Quran Nombor 1 Quran, tempat dalil hujah kita. Nombor 2 hadis kursi, nombor 3 hadis Nabawi. Tu tempat kita berpegang. Ni dia. Tadi ini kita kena mengadakan doa lah. Allahumma salli wa sallim. Tu kata insya'iyah makna mengadakan makna doa. Doa maksudnya Allahumma salli wa sallim, ayuhai Tuhan, beri rahmat olehmu, wa sallim, dan beri sejahtera olehmu, ala sayyidina Muhammad khairul rasul wal anbiya. Jadi hari ini situlah dulu kita tanggung untuk lagi, dan kita akan masuk wa ala alihil kirami wa ashabil ulam uzama.
Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ftah alaina futuha arifin. Allahumma ftah alaina futuha arifin. Allahumma rzuqna fahman nabi wa ilhamal malaikati muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis wa hab lana wa hab wa ilman wa hikmatan wa rizqan ya razaqulana musala. Allahumma aksir malana wa waladana wa barik fi hatimurana fi zabana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi alamin. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi